Ini kita akan belajar rumus kecerunan garis lurus pada satah kartes. Oke, semalam kita ada belajar satu lagi rumus kecerunan, tetapi hari ini rumus kecerunan yang kita akan pelajari ada sedikit berbeza. Kita akan melihat perbezaan dia nanti dengan merujuk kepada contoh-contoh yang kita akan lihat. Oke, sekarang cikgu jelaskan dahulu. Oke, semalam kita belajar satu rumus kecerunan, yaitu jarak mencancang dibahagikan dengan jarak mengufuk. Okay? Jadi kecerunan ini kita tandakan dengan menggunakan huruf M kecil. Huruf M kecil mewakili atau membawa maksud kecerunan. Okay? Kecerunan. Okay, jadi hari ini kita belajar satu lagi rumus kecerunan. Rumus apa? Okay, kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Dan rumus ini hanya akan digunakan sekiranya kita diberi dua koordinat ataupun dua nilai titik. Apa itu koordinat? Cikgu tulis itu 3, 4 di dalam kurungan. Dan nomor yang berada di sebelah kiri, paling sebelah kiri kurungan ialah koordinat X. Manakala di sebelah kanan ialah koordinat Y. Jadi 3 ialah koordinat X, 4 ialah koordinat Y. Ingat, di sebelah kiri ialah koordinat X, manakala di sebelah kanan ialah koordinat Y. Oke, kita pergi pula kepada apa yang dimaksudkan dengan jika diberi dua nilai koordinat, baru kita menggunakan formula yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, di sini cikgu ada 1, 2, dan 3, 4. Ini yang dimaksudkan dengan dua nilai koordinat. Ada dua koordinat yang diberi. Oke. Dan dua nilai koordinat ini nanti sudah tentu kita tidak akan labelkan X dengan hanya X sahaja. Karena ada dua nilai X. Jadi nilai X yang pertama kita labelkan dengan X1. Manakala nilai X yang di koordinat kedua kita labelkan dengan X2. Itu yang dimaksudkan dengan dua nilai koordinat. Oke, sekarang cikgu jelaskan lagi di dalam bentuk lukisan graf. Dari mana asal koordinat ini? Oke, ingat, X ialah koordinat ataupun titik pada paksi X. Nilai titik pada paksi X. Manakala Y ialah nilai titik pada paksi Y. Oke, 1, 2. Jadi titik tersebut akan berada pada 1 dan 2. 1, 2. 3, 4. Titik yang kedua berada pada 3, 4. 3 koordinat X, 4 koordinat Y. Oke. Jadi sekarang kita lihat. Ini adalah hasil daripada koordinat yang diberi. Dan apa yang kita akan cari? Kecerunan garisan yang terhasil daripada penyambungan kedua-dua titik koordinat ini. Oke. Sekarang, seperti yang cikgu cakap tadi, M kecil ialah simbol ataupun untuk kita menandakan itu ialah kecerunan. Simbol kecerunan menggunakan M huruf kecil. Dan kita kira kecerunan koordinat yang kita ada tadi. Kecerunan garis yang telah disambungkan dengan dua titik tersebut. Oke. Jadi formula kita tadi M Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Berapa nilai Y2 kita? Y2 kita ialah 4, Y1 kita ialah 2, dan X2 kita ialah 3, X1 kita ialah 1. 4 tolak 2 sama dengan 2, 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi kita ada 2/2. 2/2 ditulis lagi dalam bentuk termudah yaitu 1. Jadi nilai kecerunan bagi garis ini ialah 1. Sekarang kita lihat apakah persamaan rumus ini dengan rumus yang semalam. Oke, rumus semalam cakap jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Oke, jarak mencancang ialah paksi Y ataupun garisan menegak. Jarak mengufuk melintang ataupun paksi X. Oke, jadi jarak Y2 tolak Y1 menghasilkan jarak
cancang. Dan X2 tolak X1 menghasilkan jarak mengufuk. Berbeza, semalam kita hanya dibagi satu nilai saja, itu nilai unit ataupun jarak. Dan hari ini kita dibagi 2 titik, jadi kita perlu mencari jarak 2 titik ini. Oke, sekarang kita lihat pada contoh yang pertama. Oke, kita tuliskan kembali formula tadi. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kenapa kita tulis kembali? Agar kita tidak tersalah memasukkan formula. Dan syarat untuk menggunakan formula ini ialah kita perlu ada 2 nilai koordinat. Dan kita rujuk pada soalan A dan B, kita diberi 2 nilai koordinat. Jadi secara otomatis kita tahu yang kita perlu menggunakan formula ini. Oke, kita lihat lagi. A ada 31, B 67. Oke, ini adalah koordinat pertama, koordinat kedua. Jadi kita tuliskan kembali formula agar kita tidak tersalah memasukkan nilai tersebut. Karena jika salah masuk, jawaban kita akan menjadi salah. Dan tandakan mana satu X1, mana satu Y1, mana satu X2, dan mana satu Y2. Agar kita senang untuk mengisikan nilai ini ke dalam formula. Oke, jadi masukkan Y2 yang kita ada ialah 7. Y1 yang kita ada ialah 1. Jadi kita tahu 7 tolak 1. Dan X2 yang kita ada ialah 6. X1 ialah 3. Jadi 7 tolak 1, 6. 6 tolak 3, 3. Jadi kecerunan bagi titik yang bersambung antara A dan B ialah 2. Sekarang pergi kepada soalan B. 1, negatif 1, dan 3, 5. Macam tadi cikgu cakap, tandakan mana satu X1, Y1, X2, dan Y2. Cikgu rasa ini murid-murid sudah faham. Okay, M, tuliskan kembali formula. Jangan pernah tulis formula kerana takut tersalah memasukkan nilai. Okay, Y2 yang kita ada ialah 5. Okay, apa Y1? Negatif 1. Ingat, jika ada simbol negatif, kita tuliskan nomor ini di dalam kurungan. Ingat, jika ada negatif, kita tuliskan di dalam kurungan terlebih dahulu. Oke, X2 kita ada 3, X1 kita ada 1. Dan sekarang baru kita selesaikan. Oke, kita ada 5 tolak negatif 1. Ada 2 simbol di situ. Oke, kita ingat, pertembungan antara negatif dan negatif akan menghasilkan positif. Pertembungan antara negatif dan negatif akan menghasilkan positif. Oke, sekarang kita tahu 5 tambah 1 bahagi 2. Jadi jawaban kita ialah 3. Cikgu mahu mengingatkan kita mengimbas kembali tentang negatif dan positif. Oke, negatif, negatif, positif. Positif, negatif, negatif. Negatif, positif, negatif. Positif, positif ialah positif. Ingat ini, jangan tersalah. Kita pergi pada contoh kedua. Contoh kedua sedikit berbeza karena kita diberi koordinat pada graf. Tadi cikgu cakap, untuk menggunakan formula tersebut perlu ada 2 nilai koordinat. Tetapi sekarang di dalam gambar raja hanya ada 1. Mana pergi satu lagi nilai koordinat? Kita lihat garisan ini. Garisan ini berada di satu permulaan, dia berada di dekat dengan huruf O. Apakah itu O? Itu ialah titik persilangan ataupun pertembungan paksi X dan paksi Y. Dan ingat, sentiasa ingat, titik pertembungan paksi X dan paksi Y mempunyai koordinat 0, 0, X 0, Y 0. Titik pertembungan paksi X dan paksi Y ada koordinat 0, 0. Itu ialah permulaan, manakala 3, 6 ialah penghujung. Jadi kita tahu 0, 0 ialah koordinat pertama, 3, 6 ialah koordinat terakhir, kedua. Kita tuliskan koordinat ini dan kemudian kita labelkan mana satu X1, mana satu X2, mana satu Y1, dan mana satu Y2. Dan sekarang kita tuliskan kembali formula agar kita tidak tersalah memasukkan nilai. Oke, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Oke, apa nilai Y yang kita ada? Y2 kita ada 6, Y1 kita ada 0, 6 tolak 0. Dan bahagi dengan X2 kita ada 3, X1 kita ada
kosong. 3 tolak kosong. Jadi 6 tolak kosong sama dengan 6. 3 tolak kosong sama dengan 3. 6/3 sama dengan 2. Jadi keturunan bagi garisan ini ialah 2. Sekarang kita akan pergi kepada contoh yang seterusnya, yaitu contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga hampir sama dengan contoh yang kedua, tetapi contoh yang ketiga garisan dia berada di bawah, yang tadi berada di atas. Oke, bagaimana itu? Oke, sekarang kita lihat. Ingat, O ataupun titik pertemuan koordinat ialah 0, 0. Kita ada 2 titik, 0, 0 permulaan, 7 negatif 4 penghujung. Oke, sekarang 0, 0 dan 7 negatif 4. Labelkan mana satu X1, mana satu X2, mana satu Y1, dan mana satu Y2 agar tidak berlaku kekeliruan. Oke, sekarang kita lihat. Y2 ialah negatif 4. Oke, negatif 4. Oke, Y1 kita ialah 0. Jadi kita ada negatif 4 tolak 0. Dan bahagi dengan X2 tolak X1, 7 tolak 0. Jadi jawaban kita adalah negatif 4/7.